Si Siam ni pula datang dengan kuda. Bila dia masuk dalam badan nenek Kama, dia akan cakap, aku tumpang kuda bawah rumah. Dia apa yang dia buat dekat patung yang akan dirasai oleh orang tu, orang yang dia nak sakiti tu. Jadi patung tu perlu diambil. Sebab tu Tuan Haji Samsudin ni dia suruh 2 saka tadi tu untuk ambil barang. Dan nak ambil patung tu tak semudah itu, guys. Patung ni dijaga oleh jin-jin yang kuat, yang jahat. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. Okay, before tu cuba korang tengok ni. Kama bangun-bangun pagi tadi kan, rasa pedih tau. Macam, apa benda ni? Macam kena cakap. Tak tahulah kan? Okay, think positif. Mungkin kucing. Tapi guys, malam tadi Kama kunci pintu tau. So memang zero possibility untuk kucing masuk. Okay, mungkin Kama yang buat kuku. Tapi kuku Kama pendek gila. Baru potong. Mungkin apa lagi yang nak bagi positif ni? Jarum? Macam mana jarum kena kat dahi ya? Okay, whatever. Tu je lah nak cakap. Sorry kalau dia nampak macam mengganggu korang kan. So, hi and assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita di segmen Paranormal Story, which is Kama akan cerita dekat korang pengalaman kisah seram yang berlaku dekat keluarga Kama. Jadi cerita ni tidak dipungut di internet. Memang betul-betul berlaku dialami oleh keluarga Kama sendiri. Jadi Kama akan cerita pasal 3 saka, macam mana 3 saka ni mendampingi nenek Kama. Dan Kama pernah cerita dia punya macam mana dia datang dekat episod sebelum ni tau. Kalau korang belum tengok, Kama akan letak link dekat description box below. Tapi sebelum tu, ramai sangat tanya Kama kat mana Kama beli knitwear yang cantik-cantik, yang murah-murah. Kama beli dekat twicethrift.my. Okay, seriously, apa yang Kama suka memang Kama akan share dekat korang. IG ni jual knitwear yang lawa-lawa, macam dia punya design semua yang Korea-Korea cute-cute macam tu tau. Dan harga dia sangat-sangat murah. Memang Kama banyak dah beli baju knitwear daripada dia. Jangan risau, Kama akan letak link IG dia dekat description box below. So yang hari ni Kama pakai yang bulus-bulus punya. And tudung ni Kama beli daripada The Four Sips. Tengok ni. Tada! Eksklusif kan? Tudung ni pun Kama akan letak IG shop dia dekat description box below. Korang boleh check, okay? So, nenek ni banyak sangat menghadapi sihir-sihir daripada keturunan-keturunan dia. Dan sihir dia ni berpanjangan tau. Lepas tu, masa nenek buta sebab disihir, nenek pergi berubat dengan seorang tukang berubat ni. Dan orang tukang berubat ni dia memelihara jin, dia boleh panggil jin dan sebagainya. So masa nenek pergi berubat dengan orang tukang berubat ni, orang tu panggil 3 jin untuk menjaga nenek Kama. Sebab nenek ni tak ada apa-apa. Dia lemah, sangat-sangat lemah. Sebab ada certain manusia ni susah tu jin nak masuk dalam badan dia. Tapi nenek ni, dia tak ada something tu. Dia mudah, benda tu mudah nak masuk dalam badan dia. So, bila benda-benda tu senang nak masuk dalam badan dia, apatah lagi orang-orang yang nak menyihir nenek Kama. Memang senang sangat nak terkena. So, bila setiap kali nenek pergi berubat, nenek Kama akan diserang lagi. Jadi, dia ditinggalkan dengan 3 jin oleh tukang ubat tadi tu. So, orang tukang ubat tu kata kat jin tu, kau tengok-tengokkanlah dia daripada gangguan-gangguan sebangsa dengan kau. Maknanya gangguan-gangguan daripada jin-jin yang jahat lah. Sebab ada juga orang yang kena kan jin yang baik tau. Macam manusia jugalah, ada yang baik, ada yang jahat. Mana yang jin baik ni tak adalah sampai baik dia tu, tak adalah sampai kita boleh berkawan dengan dia. Tapi ada juga jin Islam yang jahat. Macam manusia juga, Islam tapi tak solat, Islam tapi tak puasa, Islam tapi bunuh orang. Macam tu juga jin. Walaupun dia jin Islam, tak semestinya dia baik. Ada yang degil, ada yang malas solat. So, tukang berubat ni, dia suruh 3 saka tu untuk menjaga nenek Kama. So, kalau ada jin jahat yang datang untuk serang nenek Kama, 3 saka tadi tu, 3 jin tadi tu akan datang. Okay, so, sekarang Kama akan cerita asal usul 3 saka ni.
Okay, saka yang pertama ni dia jin Islam. Nama dia Tuan Haji Samsudin. Dia tinggal di Pulau Besar Melaka. Kalau korang search Pulau Besar Melaka dekat YouTube ke, dekat Google ke, memang popular dengan kisah-kisah seram yang berlaku dekat sana. Dan umur dia ni dah lebih daripada 100 tahun. Dia dah tua dan dia suka sangat bercerita tentang agama. Dan setiap patah perkataan yang dilontarkan oleh jin ni, dia menggunakan intonasi yang sangat lembut. Macam lain lah daripada jin-jin yang lain. Sebab selalunya jin-jin ni kasar tau. Dia bercakap biasa pun ganas. Nak cakap biasa pun cakap kuat-kuat. Korang tengoklah dekat YouTube ke ada ustaz-ustaz yang nak keluarkan jin daripada badan. Korang tengok macam mana dia cakap. So macam kalau jin-jin biasanya dia bila dia rasuk dalam tubuh seseorang, dia akan meronta dalam badan orang tu. Contohnya macam nenek Kama, waktu tu nenek Kama umur 78 tahun tau. And waktu tu badan dia dirasuki jin. Korang bayangkan umur 78 tahun, seorang perempuan berumur 78 tahun, tapi kekuatan yang dia peroleh masa tu seolah-olah macam lelaki yang berumur 30 tahun. Waktu nenek kena rasuk tu, nenek boleh bengkokkan besi dekat tingkap tau. Dekat kampung dulu, tingkap diorang tu ada besi macam jarik, macam gel tau. Besi-besi. So dia nak keluar dari rumah tu, dia bengkokkan macam tu. Semua orang terkejut sebab nenek kan umur 78 tahun. Macam mana dia ada kekuatan macam tu sekali? So rupa-rupanya dalam badan dia tu tengah dirasuki jin. Okay. Tapi jin Tuan Haji Samsudin ni, dia lain sikit tau. Dia cakap lembut-lembut dan dia suka sangat bercerita tentang agama. Dia macam berceramah macam tu lah. Dia suka panggil ayah. Macam lepas dia datang untuk berubat nenek, dah habis settle semua tu, dia akan panggil ayah. Dia akan berborak dengan ayah. Dan mostly topik yang dia borak selalunya pasal agama. Dia selalu borak dengan ayah sampai 2-3 pagi. Melalui badan nenek lah. Kan ayah nampak dia, ayah tak nampak dia. Tapi dia masuk dalam badan nenek untuk berkomunikasi dengan ayah. Lepas tu, dia ni selalu datang dengan perahu tau. Maksudnya macam kalau tiba-tiba something happen and then dia akan masuk dalam tubuh badan nenek, dia akan cakap, "Tok dari laut ni, tengok tu, perahu Tok kat situ." Tapi orang macam nak tengoklah perahu, wow mana perahu, tapi tak nampak. Orang tak nampak perahu tu. Tapi dia kata dia naik perahu. Setiap kali dia datang, dia akan kata dia naik perahu. Jadi ada 2 saka, 2 jin yang menolong Tuan Haji Samsudin ni. Which is yang kan tadi ada 3 kan. So satu Tuan Haji Samsudin, yang lagi 2 ni sebenarnya pembantu dia. Sebab jin Samsudin ni dia pandai dalam mengumbat-ngumbat orang tau. Tapi bab nak cari barang-barang santau, barang-barang sihir yang orang selalu tanam bawah tanah, selalu tanam untuk kenakan orang tu, yang tu dia tak boleh, dia tak handal. Jadi dia perlukan 2 saka ni untuk bantu dia ambil barang tu. Macam manusia lah, ada manusia pandai dalam ilmu kedokteran, ada manusia pandai dalam ilmu engineering, masak, begitu jugalah dengan jin. Dia bukan boleh buat semua benda. Jadi dia ada kelemahan dia, ada juga benda yang dia tak boleh buat. Jadi tukang ubat tu letak 2 saka, 2 jin untuk membantu jin Haji Samsudin ni. Satu saka ni dia bukan beragama Islam. Keadaan fizikal dia, kalau dia menyerupai sesuatu, nenek kata dia pakai cawat. Macam Tok Bomo Siam tu kan, nenek Kama dia boleh nampak. Macam yang Kama ada explain sebelum ni lah, nenek Kama boleh nampak bila dia menyerupai sesuatu. Bukanlah keadaan dia sebenar, sebab kita memang tak boleh nampak pun rupa jin-jin ni yang sebenar. Waktu dia menyerupai sesuatu tu, nenek nampak dia pakai cawat macam Tok Bomo dari Siam. Dan yes, dia berasal dari Siam. Waktu tu tak panggil Thailand, waktu tu panggil Siam. Dia memang pakar dalam ambil barang-barang tu. Katakanlah ada orang tanam barang kat bawah tanah, bawah rumah atau bawah tangga selalunya. Dia akan ambil barang tu dan bagi dekat Tuan Haji Samsudin. Dan Tuan Haji Samsudin akan ambil barang tu dan matikan bisa tu. So yang jin Siam ni ayah tak tahu nama dia. Sebab nenek selalu sebut nama dia Si Siam. Si Siam tu, Si Siam. So ayah gelar dia Si Siam. Si Siam ni pula datang dengan kuda. Dia masuk dalam badan nenek Kama, dia akan cakap, "Aku tumpang kuda bawah rumah." Dengan slang Thailand dia lah. Lepas tu ayah pelik lah, "Ush, mana datang kuda kat kampung ni?" So macam excited lah nak tengok kuda kan. Sekali tengok kat bawah rumah tak ada pun, tak nampak pun kuda.
Tapi setiap kali dia datang, dia akan cakap yang dia nak tumpang kuda dia letak bawah rumah. Sebab dulu rumah kampung kan tinggi, ada ruang bawah rumah tu. Dan saka satu lagi ni, dia digelar si bisu. Si bisu ni pun bukan beragama Islam. Si bisu ni pula bila dia menyerupai sesuatu, nenek akan nampak dia dalam keadaan yang berbulu. Macam dalam gambar ni. Si bisu ni pula datang naik bas, guys. Tumpang naik bas tau. Sebab ayah cerita kadang-kadang dia pernah datang, dia terlambat. And then dia bagi tahu. Tapi dia bagi tahu dengan isyarat. Seolah-olah ni badan nenek. And then dia macam tu tau. Dia macam dia tunjuk isyarat tapi dia tak bercakap. Dia macam tu je. Lepas tu dia pernah cakap dia kata dia minta maaf sebab dia lambat, sebab tadi dia tumpang. Sebab dia datang sini naik bas. So korang agaknya lah kan, kalau ada manusia dalam bas tu yang jenis Sixth Sense boleh nampak, mesti dia dah nampak si bisu tu dalam bas kan. So kadang-kadang orang yang buat sihir ni, dia gunakan patung. Dia akan cucuk jarum untuk menyakiti orang yang dia nak sihir tu. Orang tu akan rasa sakit. Bila dia panggang patung tu dekat atas api, orang tu akan rasa panas. Bila dia rendam patung tu dekat dalam ais, orang tu akan rasa kesejukan. Jadi apa yang dia buat dekat patungnya akan dirasai oleh orang tu, orang yang dia nak sakiti tu. Jadi patung tu perlu diambil. Sebab tu Tuan Haji Samsudin ni dia suruh dua saka tadi tu untuk ambil barang tu. Dan nak ambil patung tu tak semudah itu, guys. Kadang-kadang makan berhari-hari. Sebab patung ni dijaga oleh jin-jin yang kuat, yang jahat. Jin-jin yang dijaga oleh penyihir tu. So inilah yang akan melalui pergaduhan-pergaduhan antara jin. Kadang-kadang dua jin tadi tu, dia akan tunggu sampai jin yang jahat tu lalai. Jin yang jahat tu lalai, baru dia akan datang senyap-senyap dan ambil barang tu. Pernah satu hari tu nenek sakit tau. Lepas tu si Samsudin ni dia datang waktu tu lepas isyak. Macam sekarang lah orang pakai handphone. Aku dah siap ni, kau datanglah, aku duit. Tapi jin ni, dia komunikasi dia pun ada handphone juga. Handphone dia kemenyan tu. Bila bakal kemenyan, dia tahu orang panggil dia. Sebab tu lah, korang pernah dengar tak? Bila orang-orang kata kemenyan, sebut perkataan kemenyan tu macam menyeramkan. Bau kemenyan lah, lepas tu bulu rumah kita kena naik. Selalu dengar macam tu kan. So, ada orang kata kemenyan ni makanan jin dan sebagainya lah. Dan dia berkaitan dengan jin lah. So, untuk kes ni, Tuan Haji Samsudin ni, kemenyan dia tu maksudnya ada orang panggil dia macam tu. Sama juga dengan si Tunggal, kalau korang ingat lagi lah kisah dia. Dia pun suruh nenek kamu panggil dia bakal kemenyan kan. Tak lama lepas nenek bakal kemenyan tu, Tuan Haji pun datang. Dia masuk dalam badan nenek. Jadi tu antara salah satu cara macam mana jin Tuan Haji Samsudin ni datang. Satu masa ni Makcik Kamar kena, which is adik perempuan ayah Kamar. Masa ni Makcik Kamar belum kahwin lagi. Lepas dah kena dekat atuk, lepas atuk Kamar dah meninggal, kena dekat nenek. Lepas tu kena dekat Makcik Kamar. Orang yang buat ni orang yang sama tau. Masa tu lepas isyak, Tuan Haji Samsudin ni dia datang and then dia bagi salam. Assalamualaikum. Maksudnya dia dah masuk dalam badan nenek. Lepas tu dia bagi tahu, ni kami ni datang. Masa tu dia suruh siapkan air, pisau, limau. Lepas tu dia belah limau tu. Dia tengok. Kiranya waktu tu kalau nak bagi gambaran dekat korang, macam nenek lah, nenek Kamar yang tukang berubat. Sebab dia masuk dalam badan nenek Kamar. Jadi nenek Kamar yang seolah-olah macam jadi Tok Bomoh tau waktu tu. Tengok limau tu, belah limau tu. And kalau orang kampung nampak, memang disuruh nenek jadi dukun untuk berubat ke semua orang kat kampung yang kena sihir. Padahal dalam badan nenek tu kan nenek, tapi jin. Lepas tu Tuan Haji ni panggil dua saka tu untuk pergi ambil barang tu. Ada dekat tanah, dia tanam. Beberapa minit lepas tu, barang tu sampai. Tak tahu tau macam mana barang tu datang. Tahu-tahu ada dekat tangan nenek Kamar. Ayah nak cerita pun macam susah tau. Sebab susah nak gambarkan. Sebab waktu tu tak nampak tau dengan mata kasar kita as manusia. Dan barang tu adalah telur. Telur dengan macam kain yang dibalut dengan kain putih. Tapi kain putih tu dah buruk sebab dah tanam bawah tanah semua kan. So tiba-tiba je telur dengan kain tu ada dekat tangan nenek. Padahal sebelum jin-jin ni datang untuk berubat, ayah tak sediakan telur pun. Memang nenek tak pegang telur pun. Tiba-tiba memang ada. Lepas tu dia pecahkan telur tu. Dia tengok dalam telur tu apa benda. Ini dia buka kain tu slow-slow depan mata ayah. Nampak ada jarum banyak.
Lepas tu adalah ada hitam dan adalah benda-benda lagi. Bila dah huraikan kesemuanya, dia bungkuskan balik. Lepas tu, dia matikan. And then dia bagi dekat ayah. Dia suruh ayah buang. Dia tak kasih air tanam balik. Dia suruh sama ada buang dekat laut ataupun air yang mengalir. Sebenarnya tak boleh lah macam buang dekat kolam swimming pool ke, aquarium, kolam ikan ke, sebab air dia tak mengalir. Dia kena kawasan macam sungai, laut. Sebab itulah kalau korang pernah dengar lah, orang-orang tua kata, kalau pergi sungai tu jangan ambil apa-apa. Jangan sentuh apa-apa benda kat dalam air. Kadang-kadang tu mungkin dia buang saka, mungkin buang jin, mungkin buang sihir. Tahu tak pasal-pasal kita pergi usik benda tu pula kacau kita kan. Lepas tu Samsudin tadi dia... Alamak, kawan-kawan panggil untuk makan. Lepas tu Samsudin tadi dia pergi ambil limau, dia gosokkan kat badan makcik Kama. And then dia bagi 7 jenis daun sebagai aroma untuk bagi semangat dekat makcik Kama balik. Setiap kali lepas berubat, Samsudin ni dia akan borak dengan ayah. Jadi dari situlah ayah tahu pasal asal-usul 3 saka ni. Ayah curious dengan benda-benda mistik ni. Jadi ayah banyak tanya dekat dia, tinggal dekat mana, apa semua. Kemudian masa berubat ni, adalah orang-orang kampung yang tahu pasal keluarga ayah Kama ni. Lepas tu ada yang datang dekat nenek, macam nak minta tolong jugalah. Pernah pakcik ayah Kama datang, waktu tu Tuan Haji Samsudin tengah rasuk dalam badan nenek tau. Pakcik Kama kata dia nak minta tolong. Sekali bila tanya, rupanya dia nak minta nombor ekor. Kena sekali pelempang dengan nenek guys. Tapi bukan nenek lah yang tampar kan. Tuan Haji Samsudin yang tampar. So korang bayangkanlah kekuatan jin tu menampar muka manusia. Sebab Tuan Haji ni dia tahu, dia kan Islam, jadi dia tahulah benda tu tak elok semua. Jadi dia tak nak buat, dia tak nak tolong, dia marah. Lepas tu, macam mana ayah Kama tahu dia tinggal dekat Pulau Besar? Sebab masa tengah borak-borak tu ayah tanya dia, Tok tinggal kat mana? Saya tinggal di Pulau Besar. Lepas tu dia cerita lah kat sana. Dia pernah berpindah randa sebab masa tu Kerajaan Melaka tengah buat pembinaan kat Pulau Besar Melaka tu. Bina hotel, lepas tu ada pokok-pokok ditebang. Jadi saya kena berpindah. Tok tu cerita. Lepas tu dia ada cerita juga, dekat kawasan tu ada juga manusia-manusia yang menuntut ilmu kuat. Dan ada juga masjid dekat sana. Tok selalu semayang kat sana lah. Lepas tu kan, dia pernah cakap dekat ayah tau. Dia pandang ayah, lepas tu dia senyum. Dia kata, bila awak senang nanti, datanglah rumah Tok kat gua. Sekian-sekian nama gua tu lah. So ayah macam takut jugalah sebenarnya kan. Sebab dia jin kan, bukan manusia. Kita tak boleh pula tu nampak rupa dia kan. Tapi ayah tak pernah datang lah rumah Tuan Haji Samsudin ni. Okay, lepas tu si bisu ni pula, setiap kali dia masuk dalam badan nenek Kama ni, dia akan cakap sebab dia bisu kan. Kalau siam tu pula, dia akan campur-campur bila dia bercakap. Kadang-kadang dialek dia tu lain tau. Cakap Melayu tapi dia pelat siam. Kadang-kadang dia tak cakap siam. Satu lagi kisah dengan 3 saka ni. Masa tu Tuan Haji ni dia notice dengan seorang makcik ni dekat kampung tu. Itu kawan nenek lah. Dia panggil Fatimah. Bahasa jin ni dia bahasa lama-lama tau, orang dulu-dulu. Kalau perempuan dia panggil Fatimah. Kalau lelaki dia panggil Ali. Kalau rumah dia panggil Balai. Macam-macam lagi lah. Dia panggil Fatimah, mari sini. Makcik tu pandang lah, dia takut tau. Sebab dia tahu tu bukan nenek. Itu bukan nenek Kama. Orang dalam badan nenek Kama yang tengah panggil dia. So dia mesti takut-takut pun pergi kat depan. Lepas tu nenek Kama tengok kat dia. Nenek Kama which is dalam badan tu Tuan Haji Samsudin lah. Dia kata, awak ada masalah ni. Dah lama ni awak disihir. Ada orang benci. Rumah tangga awak ni pun selalu bergaduh kan. Lepas tu pucat lah muka makcik tu. Mana dia tahu? Kalau sihir pasal benci-benci ni, makcik ni akan hari-hari marah. Tahu apa yang salah, benda sikit pun akan jadi pertengkaran yang besar. Suami pula akan benci tengok isteri. Tu patah perkataannya, isteri tu lontarkan dari mulut dia, suami dia akan benci. Sebab dia guna sihir pemisah. Nak pisahkan suami isteri ni. So makcik tu katalah, betul lah tu.
Kami setiap hari bergaduh, setiap malam bergaduh lepas maghrib. Ada je tak kena. Kadang tu sampai tak bertegur siapa langsung. Cuma suami saya belum naik tangan lagi lah dekat saya. Suami dia tak adalah sampai nak pukul isteri dia lagi. Tu Tuan Haji Samsudin tu kata, tak apalah, Datuk kesian yang tengok kamu. Nanti Datuk cuba tengok-tengok kan. Ada tak lagi limau? Dia tanya dekat ayah Kamal dengan orang-orang kat situ kan. Ayah Kamal bagilah limau. So, dia potong macam biasa. Lepas tu Tok ni panggil 2 lagi saka, si Bisu dengan si Siam tadi. Pergi ambil barang dekat tanah. Dan macam tadi, dia buka barang tu, lepas tu dia matikan. Lepas tu Jin Samsudin ni dia suruh makcik tu baca doa. Ayah ceritalah, ayah selalu dengar Tuan Haji Samsudin ni mengubat orang. Tuan Haji Samsudin ni selalu berdoa, cakap, Ya Allah, segala penyakit datang dari kau dan yang menyembuhkannya kau juga. Sembuhkanlah, kau jauhkanlah sihir-sihir ni daripada keluarga ini. So macam ayah terfikir Tuan Haji Samsudin ni macam lain dengan jin-jin yang lain. Nak kata sebab dia Islam, tak juga, sebab ada juga jin-jin Islam yang jahat kan. Tapi itulah, walau bagaimanapun kita tetap tak boleh menggunakan khidmat jin. Kisahlah sama ada dia Islam ke, kafir ke, sebab dia berkaitan menyekutukan Allah. Ada dalam surah An-Nisa ayat 116. Wah, Ustazah Kamarina in action again. Tapi Kamal cuma cerita apa yang berlaku dekat keluarga, apa yang pernah dialami, boleh dijadikan pengajaran pada kita semua, termasuk Kamal. So, balasan. Apa pula balasan yang saka-saka ni nak? Selepas mengubat nenek Kamal macam si Tunggal, kisah si Tunggal, dia ada minta balasan kan? Kambing hitam, nak lembu, suruh sembelih. Tapi 3 saka ni tidak. Dia tidak macam Tunggal. Tapi dia pernah minta air. Lepas mengubat tu dia haus, dia kata dia nak teh panas. Kakak kan? Ayah pun kadang-kadang macam selalu curious tau. Kenapa dia nak minum air teh panas? Dan kenapa mesti teh panas? Tapi lama-lama tu macam ayah dah terbiasa buatkan air untuk dia lepas dia datang macam tu. Dan satu lagi, 3 saka ni dia tak macam saka-saka lain. Dia tidak dimiliki dan dia tidak memiliki. Kalau dia rasa nak tolong, dia tolong. Dia tak cari tuan macam si Tunggal. Si Tunggal setahun sekali dia minta makanan dekat tuan dia kan. Macam ada pertalian dekat dalam keluarga. Tapi yang 3 saka ni tak. Dia tolong kebanyakannya sebab kesian. Lama-kelamaan, mak nenek tu daripada rumah kayu jadi rumah batu, maksudnya dah renovate, dah zaman moden sikit. Sihir-sihir ni kurang dekat kampung tu. Orang yang menyihir tu pun dah mati. Jadi dah tak ada sebab untuk 3 saka ni datang masuk dalam badan nenek. Sehinggalah nenek Kamal dah meninggal dunia. Sejak tu memang dah lama tak dengar pasal 3 saka ni tau. Ayah kata kemungkinan saka Tuan Haji ni dah meninggal. Saka Samsudin ni pun ada anak juga tau. Anak dia ni beza dengan ayah dia Tuan Haji Samsudin tu. Anak dia macam ada prinsip lain. Anak dia pernah masuk dalam tubuh badan nenek. Ajak nenek jadi bumuh. Dia kata, mari kita sama-sama mengubah orang jadi bumuh. Lepas tu nenek kata tak nak. Nenek memang tak nak. Nenek memang tak suka benda-benda macam ni tau. Lepas tu dia marah tau. Sebab anak dia ni memang garang. Lain sangat dengan bapak dia. Lepas tu ayah kata cara diorang bercakap masa masuk dalam badan nenek berbeza tau. Lepas tu sejak nenek tolak tu dah tak ada lagi lah. Anak dia dah memang dah tak datang. Sekali tu je anak dia pernah datang. Lepas tu dia dah tak masuk dalam tubuh badan nenek. Sampailah nenek meninggal dunia. Sini macam manusia juga tau. Dia berkahwin, dia beranak pinak. Tapi si Samsudin ni dia baik jugalah. Dia cakap sangat lembut. Dia selalu nasihat ayah pasal jaga mak, jaga nenek Kamal. Jangan derhaka dekat orang tua. Dia pernah nasihat ayah sebelum tidur tu baca ayat kursi. Baca 3 kul. Ayat kursi tu amalkan setiap hari. Baca je banyak kali. Jangan bila kita perlukan baru kita nak baca. Setiap kali ada masa tu baca je. Sebab itulah ni jin tu cakap tau. Sebab itulah kenapa ayat kursi ni kadang-kadang tak membantu dalam perubatan. Sebab kita tak amalkan. Bila dah kena baru nak baca. Dan si Siam dengan si Bisu tu pun memang dah tak ada, dah tak dengar. Maksudnya dia tak pernah datang dah lagi. Jadi untuk episod seterusnya, kami akan cerita satu kisah yang 3 jin ni dia memanggil jin yang mendiami air berpusa dekat PD. Jin dekat PD tu, jin dekat air berpusa tu memang ganas gila tau. Tapi dia panggil Tuan Haji Samsudin, si Siam dengan si Bisu ni panggil jin tu untuk bantu dorang ambil barang sihir yang paling kuat. Jadi yang ni Kama kena cerita dekat satu episod lah. Dan yang pasal si Tunggal tu pun guys, Kama
belum berakhir lagi ya episod dia. Yang tu kan, Kama akan nanti, kalau awak ada rezeki Kama balik kampung nanti, Kama balik kampung Kama lah kan. Ayah setuju awak kata nanti ayah bawa kau tengok kat tempat mana si tunggal tu tinggal. Takut. Nanti Kama akan buat vlog lah, Kama akan tunjukkan je dekat mana si tunggal tu tinggal. Jadi korang boleh nampak lah gambaran dia macam ni kan. InsyaAllah. Tapi tak tahu bila Kama nak balik kampung. Itulah masalah dia. So, ramai yang request nak ayah Kama masuk dalam video Kama kan. Susah tau guys nak pujuk ayah. Ayah tak suka sebab ayah malu kalau kawan-kawan ayah tengok ayah dalam video. Kamu puas pujuk ayah. Lepas tu kamu terfikir, okay, kalau cukup 10k subscribers, Kama akan buat video khas invite ayah dalam video Kama. Dah deal tau dengan ayah ni. Kama cakap macam ni baru ayah setuju. So ayah cabar guys. Ayah cabar kita guys. So apa yang korang boleh buat? Korang kena share video ni dekat kawan-kawan korang, family korang, saudara mara korang dan subscribe channel Kama ni. Jangan lupa tekan like dan komen sekali. So thank you yang dah tengok sampai habis. For those who are new in my channel, please subscribe my channel. It's free guys. And turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!